العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair tuan-tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Sabahun nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, baik, insya-Allah kita sambung perbincangan suratul Mulk. Okey. Kalau ada suara-suara belakang tuan-tuan minta mute kan takut dia termasuk dalam rakaman. Okey, baik. Kita nak bincang sedikit tuan-tuan. Bukanlah nak bincang apa pun. Cumanya cuba kita tengok balik apa yang kita dah belajar yang sebelum ni. Pada sesi yang lepas kita belajar tentang apa tuan-tuan? Fi'il Majhul. Fi'il majhul. Macam mana kita nak kenal fi'il majhul dalam Quran? UIOA. Oh, mereka macam tu ya. UIUA. Oh, dia punya kod dia tuan-tuan kod rahsia dia. Macam mana nak kenal fi'il madhi majhul? Jadi UI. Ada beberapa perkataan lah. Tapi dia mesti dimulakan dengan baris depan. Ada konsep asal dia lah. Dia mesti baris depan dan mesti ada bunyi baris bawah. Okey. Bagi fi'il mudhari' majhul, apa cara kita nak kenal dia tuan-tuan? UA. UA. Jadinya ada baris depan, lepas tu ada baris bawah. Atas. Jadi penting untuk kita kenal pasti juga ada punya baris atas dengan baris bawah ni. Okey. Jadi tu secara umum kita nak kenal dia punya tanda-tanda fi'il majhul secara pantas lah. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita ada lalu juga bila kita tahu fi'il majhul, maka pola ayatnya dia masih lagi jumlah fi'liyah. Cuma dia punya istilah dia akan bertukar lah. Bila jumpa fi'il biasa, kita cari fa'il dengan maf'ulun bih. Kalau jumpa fi'il majhul, kita akan cari apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Fi'il majhul. Kena spesifik sikit lah. Fi'il majhul. Okey, kita akan cari naib fa'il. Apa makna naib fa'il? Pengganti pada fa'il. Pengganti kepada baris fa'il. Pengganti pada baris fa'il. Pengganti kepada baris fa'il. Tapi dari sudut makna, adakah dia makna sama dengan fa'il? Tidak. Tidak. Dia punya makna dia sama dengan maf'ulun bih. Okey. Jadi naib fa'il, macam mana kita nak cari dia tuan-tuan? Macam mana nak cari naib fa'il dalam bahasa Arab? Guna formula berapa? Formula 7. Formula 7. Okey, formula 7. Yang ni rumusan dia guys tu. Okey, dan kalau ada lah tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah ayat ada maf'ulun bih. Kadang-kadang tak ada. Okey, maf'ulun bih macam biasa kita belajar tuan-tuan, formula nombor 10. Okey. Jadi
Bila kita dah belajar fi'il majhul tuan-tuan, rupa-rupanya jumlah fi'liyah ni dia macam ada dua bahagian. Ada dua cabang dia. Satu fi'il yang biasa, cari fa'il maf'ulun bih. Satu lagi cabang dia fi'il majhul. Maka cari naib fa'il dengan maf'ulun bih. Tapi senang je jumlah fi'liyah ni, insya-Allah mudah sebab dia punya formula dia semua pakai formula yang sama. Macam mana nak cari fa'il, macam mana nak cari naib fa'il, formula 7. Macam mana nak cari maf'ulun bih, formula 10. Jadi formula dia sama tuan-tuan. Dia berbeza dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada lain. Baris dia kan. Isim inna macam mana tuan-tuan nak cari lain. Isim kana dah lain dah sikit. Khobar lagi lah kena analisa pula tuan-tuan. Jadi berbeza jumlah ismiyah ni agak mencabar sikit, tapi jumlah fi'liyah ni lebih ringan. Okey, baik. Yang ni saya padam tuan-tuan. Boleh. Ini nota disilpas lah. Okey. Pada ayat 7 yang tuan-tuan lalu sebelum ni. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Mana perkataan yang kita boleh bincang lagi tuan-tuan? Sami'u. Fi'il apa sami'u? Kita nak bincang bentuk ni. Bincang bentuk. Nanti. Mudari. Madhi ke mudhari'? Sami'u. Madi. Madhi. Tapi yang tu dia punya apa? Fi'ilnya ada dhamir hum sebab tambahan waw. Alif. Wow, alif. Kalau nak jadikan satu jadi apa? Sami'a. Sami'a. Tak tahu dah. Okey tuan-tuan, sifir berapa? Sifir? Satu D. Sifir 1. 1D, siapa yang dah jumpa mudhari' lah. Ada yang dah jumpa mudhari'? Yaf'ul. Yasma'u. Sami'a, kalau tuan-tuan cari dalam kamus kita akan dapat apa? Yasma'u. Yasma'u. Okey? Dan kamus dia akan bagi masdar sekali, apa dia? Sam'un. Sam'un. Kita tak kisah bari apa tuan-tuan masdar. Masdar adalah isim dan dia boleh bertukar baris. Dia boleh letak alif lam, dia boleh berubah bilangan. Kita akan layan dia macam isim yang biasa. Okey, jadi bila sebut sami'ah, dia seorang lelaki telah mendengar. Yasma'u, dia sedang mendengar. Sam'un, pendengaran. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan mesti ada jumpa ayat inna sam'a wal basara wal fu'ad. As-sam'a banyak Allah ulang dalam Quran. Kan? Banyak apa contoh ayat dia yang lain. Ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Tapi dia ada sam'u, sam'a, sam'i. Inilah diambil daripada sebutan masdar. Okey. 1D. Ni kita dah pernah bincang ke tuan-tuan bentuk ni, sami'ah ni? Belum lagi kan? Okay. Cuba kita tengok satu lagi bentuk tuan-tuan yang pada ayat 7 tu. Wahiya tafuru. Tafuru adalah fi'il mudhari'. Tapi yang tu kalau dia punya dhamir dia hiya, kalau dhamir dia huwa jadi apa? Yafu. Dhamir hiya dia akan jadi yafuru. Okay, baik.
Jadi tuan-tuan, sekarang kita nak tahu dia punya madhi dia macam mana. Ni sifir berapa dulu tuan-tuan? Yafur. Dia nak tahu semua tu kena tahu sifir dulu. Yafuru sifir berapa? Fa'ala Yafuru. Fa'ila Fara. yaqulu. Yafuru. Sifir 1 lah kan? Satu I. Paling minima tahu 1 dulu. Sifir 1. Kenapa kita kata sifir 1? Sebab fi'il mudhari' punya sifir 1 ni, dekat sifir 1 dia mesti ada 4 huruf. Lepas tu dimulakan dengan baris atas. Okey, sebutan dia hampir sama dengan yaf'ulu lah. Cuma tuan-tuan perasan ada apa dekat sini? Ada huruf ilah waw. Huruf. Ada huruf illah waw. Huruf illah waw. Okey, jom tuan-tuan. Kita nak kembalikan dia kepada madhi. Kita tahulah tuan-tuan fi'il madhi daripada fi'il mudhari' sifir 1 tuan-tuan, nak kembalikan kepada madhi, kita tengok dekat kuning biru. Dia akan buang sahaja dia punya ya ataupun anita. Tapi tak semua sifir macam tu. Contoh macam sifir 2 tuan-tuan. Tuan-tuan nak kembalikan dia kepada fi'il madhi. Tuan-tuan bukan buang je, tuan-tuan tukarkan kepada hamzah qata'. Okey. Ada sifir-sifir yang lain daripada huruf ya tu dia tukar kepada hamzah wasal. Contoh macam sifir 12, sifir 7, sifir 6. Dia tukar kepada hamzah wasal. Jadi tuan-tuan kena tengok dekat sifir mana. Kita tengok kat sifir 1 kuning B, bila nak kembali kepada madhi, dia akan buang sahaja huruf ya ni ataupun huruf mudhari' ni lah anita. Jadi tuan-tuan akan dapat apa? Fa, waw, ro. Fa, waw, ro. Cumanya tuan-tuan, fa, waw, ro, di tengah-tengah dia ada huruf illah. Maka bila kita nak cari dalam kamus, tuan-tuan kena ubah-ubahkan dia. Mungkin Arab pakai fa, ro, fa, alif, ro. Mungkin Arab pakai fa, waw, ro. Mungkin Arab pakai fa, ya, ro. Yang ni tuan-tuan kena pastikan melalui kamus. Jadi cari ketiga-tiga ni. Ketiga-tiga ni saya ubahkan kepada huruf illah yang lain-lain. Sebab memang antara tabiat huruf illah ni tuan-tuan, dia ni memang suka berubah antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan kita cari antara tiga ni. Cubalah jom kita praktis kamus tuan-tuan. Tuan-tuan ada kamus kan? Cuba kita tengok mana yang kamus bagi. Fa alif ke, fa waw ke ataupun fa ya. Muka surat 295 Ustaz. Faro. 295 lajunya. Faro. Faro. 295 sebelah kiri atas. Faro yafuru, betul tak? Yafuru. Faro yafuru. Jadi Arab dia pakai yang mana? Arab pakai yang alif. Rupanya Arab dia tak pakai waw. Arab dia pakai yang alif. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak cari fi'il yang ada huruf illah dekat dalam kamus ni, dia memang macam tu cara dia. Kena ubah-ubahkan dia. Sebab kita nampak dah kat sini tuan-tuan, bila dia di kedudukan fi'il madhi, dia guna alif. Bila dia di kedudukan fi'il mudhari', dia pakai waw. Sebutan dia macam hampir sama dengan 1A lah tuan-tuan, lebih kurang. Nak tengok betul-betul memang tak samalah. Tapi paling kurang ada mirip-mirip sebutan 1A. Fa'ala yaf'ulu, faro yafuru. Okey. Apa masdar yang tuan-tuan dapat dekat dalam kamus? Fauran. Fauran. Mendidih. Fauran, dia bagi baris atas kan? Fauran. Ni contoh saja baris atas tu dia boleh ubah-ubah. Lagi dia bagi apa? Fauron, fauronan. Fawara. Boleh pakai. Fawaran. Fauronan. Faurona.
Fawran pun boleh juga. Faur. Lagi mana kamus bagi banyak masdar boleh je pakai. Tak ada masalah. Faur. Okey. Okey, baik. Ada soalan tak tuan-tuan untuk bentuk kat sini? Ustaz, Ya. yang ni jamak taksir ke jamak salim? Yang ni jamak taksir ke jamak salim? Yang mana ni? Faur. Dua-dua tu Ustaz. Oh, fauran dengan fauran. Ha. Dua-dua ni dalam bentuk mufrad satu. Oh. Yang ni dalam bentuk satu. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Apa maksud fauran tuan-tuan? Kalau faro telah mendidih kan? Ya, nama. Faro telah mendidih, yafur sedang sentiasa mendidih. Okey, fauran Didihan. pendidihan. Didihan. Pendidihan. Macam itulah terjemahan dia. Jadi dalam ayat berapa ni? Ayat 7 kan? Ayat 7 kita ni wahiyatafur, dan dia api neraka jahanam tu sentiasa mendidih. Dalam bentuk fi'il mudhari'. Okey, baik. Boleh saya padam tuan-tuan bentuk ni? Boleh Ya, Ustaz. Okey. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan sebelum kita pindah ayat ke-8? Tak ada jom kita masuk ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Takadu. Ni tuan-tuan, takadu. Yang ni adalah isim ke fi'il? Fi'il. Takadu adalah fi'il, tapi dia fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari'. Okay, fi'il mudhari'. Untuk pengetahuan tuan-tuan, takadu ni dia sebenarnya di label juga sebagai fi'il nakis. Okey, dia sebenarnya di label juga sebagai fi'il nakis. Dan dia ada adik-beradik dia tuan-tuan. Macam kana kan, fi'il nakis kana kan? Kana dengan adik-beradik kana. Apa adik-beradik kana? Asbaha, amsa, dhalla, bata. Yang tu adik-beradik kana. Tapi ada lagi tuan-tuan sepupu dia, kada. Cuma kada ni dia tidak ditulis dalam waktu kita belajar asas tu, dia tak ada topik kada ni. Dan tak silap saya pun tuan-tuan, dalam buku kuning pun dia tidak tulis pun tentang topik kada ni. Tapi secara ringkas saya bagi tuan-tuan, kada ni juga adalah fi'il nakis. Oh, ada suara. Fi'il nakis. Okey. Apa yang kita ingat tuan-tuan tentang fi'il nakis? Bila jumpa fi'il nakis, kena cari isim perkataan tu lah. Kalau kana, isim kana. Kalau kada, isim kada. Okey. Lagi satu kena cari dia punya khabar. Kena cari subjek, kena cari predikat. Dia tak ada perbezaan pun tuan-tuan. Sama macam tuan-tuan belajar dekat tajuk isim kana dengan khabar kana. Okey. Dan kalau tuan-tuan perasan juga dekat fi'il nakis tu dan adik-beradik dia nama dia fi'il. Kata kerja. Cumanya nakis, apa makna nakis? Sempurna. Tak sempurna. Kurang. Dia terkurang ataupun tak sempurna. Fi'il yang tidak sempurna. Kenapa? Tak ada maf'ulun bih. Apa dia? Tak ada maf'ulun bih. Sebab tak ada maf'ulun bih. Itu mungkin satu jawapan dia lah. Ada juga para ulama' dia kata
Kenapa dinamakan fi'il yang tidak sempurna? Sebab dia tidak memberikan makna sebagaimana fi'il-fi'il yang lain. Oh. Dia punya makna dia tu bukan macam dalam bentuk perbuatan. Contoh macam kana, tuan-tuan. Apa makna kana? Kana maknanya adalah. Apa fi'ilnya? Kan? Tak nampak gaya macam fi'il. Adalah ataupun sentiasa ataupun dahulunya. Tak nampak gaya macam fi'il. Amsa. Amsa, adha, asbaha, menjadi ataupun berpagi-pagian. Dia tak nampak gaya macam makna fi'il yang lain. Okay? Macam kada, tuan-tuan. Apa maksud kada? Hampir? Hampir-hampir. Hampir-hampir. Apa makna fi'il dia? Tak nampak gaya macam fi'il sangat. Okey. Sebab tu dia dilabelkan sebagai fi'il nakis. Okey. Tapi tuan-tuan, dia boleh ada, apa dia? dia boleh ada mubtada dengan khabar lah kan? Dia akan ada subjek, predikat. Kita panggil dia isim kada dengan khabar kada. Oh. Okey. Tapi nak cari isim kada ataupun sama konsep dia macam nak mencari isim kana, kita cari dulu dia punya dhamir. Takadu, tuan-tuan dah tahu dia fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Iya. Tawahiyah. Dhamir dia hiya. Betul hiya, tuan-tuan? Ke anta? Hiya. Iya, iya. Dengan hantar. Kenapa tak anta? Benar, mereka. Jahannam. Nah, Sebab dia merujuk kepada cerita Jahannam kan? Api neraka Jahannam. Kita tahu api neraka Jahannam perempuan, maka dia menyambung cerita tentang neraka tu, iaitu hiya. Jadi dhamir dia hiya lah lebih tepat. Okey. Bila kita tahu dhamir hiya, tuan-tuan, macam mana nak cari isim kana ataupun isim kada ni? Pakai formula berapa? Pakai formula nombor 7. Nombor 7 juga, tuan-tuan. Jadi tak lari pun sebenarnya. Macam saya kata hari tu, tuan-tuan. Tajuk apa yang pakai formula 7 ni? Yang pertama fa'il. Fa'il. Yang kedua naib fa'il. Yang ketiga Kana. isim kana. Kana. Ataupun isim kada pun boleh. Termasuk sekali lah. Dengan kawan-kawan dia. Okey. Kalau tuan-tuan tengok formula nombor 14, tak silap saya 14. Dia kata cara mencari isim kana ataupun kada ni lah sama seperti mencari fa'il pada formula nombor 7. Jadi sama je. Okey. Kalau dhamir hiya, kita akan cari isim yang apa? Kalau dhamir dia hiya, kita akan cari isim yang berbaris depan. Cari isim yang berbaris depan. Ada tak, tuan-tuan, isim baris depan? Ada? Takadu tamayyazu. Zu tu bukan? Terpecah, berkecai. Tapi tamayyazu tu macam fi'il juga kan? Dia fi'il mudhari'. Terpecah. Tu fi'il. Jadi bukan isim baris depan. Dia kena isim baris depan. Cari sampai al-ghaif je, tuan-tuan. Jangan cari sampai ujung. Paujun ada tu. Paujun ada, Ustaz. Kalau sampai ujung, banyak kita jumpa isim baris depan. Jadi kita cari sampai al-ghaif. Kalau dalam Quran, tuan-tuan pun dia ada waqaf tu kan, wasal aula tu. Tu kira macam noktah lah dalam bahasa Arab. Okey, anggap dia semacam noktah. Jadi tuan-tuan cari isim baris depan sampai situ sahaja. Dan tak ada isim baris depan, maka hiya ni akan jadi Fa'il. isim kada. Betul lah isim. Dia akan pakai istilah isim kada. Kada. Isim kada. Apa makna isim kada? Apa makna isim kada, tuan-tuan? Subjek. Subjek. Tuan-tuan jangan tenggelam dengan istilah dia. Dia isim inna ke, isim kana, isim kada tu semua subjek. Mubtada subjek.
Istilah-istilah ada je lain-lain. Okay. Kenapa kita tak panggil fa'il kat sini? Kalau fa'il makna dia pelaku. Kan tuan-tuan? Seseorang yang melakukan perbuatan tu. Yang ni dia tak nampak gaya macam perbuatan tuan-tuan. Ya. Kan? Sebab tu kita tak sebut istilah dia fa'il. Kita panggil isim kada ataupun subjek. Okey. Kemudian kita jumpa apa tuan-tuan? Tamayyazu. Mayyazu. Tamayyazu adalah apa? Isim ke fi'il? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Apa dhamir dia? Ya. Hia juga. Ya. Dhamir dia hiya juga kan? Okay, sebab sebelum dia dah hiya. Okey tuan-tuan, saya nak tanyalah sebelum tu, fi'il mudhari' tamayyazu ni sifir berapa? Mayyazu. Azab. 3. Sifir 3, kalau sifir 3 mudhari' dia ada berapa huruf? 9 Ustaz. Tafa'ala. Tamayyazu 9. 2, 3, 4. Sifir 9. Kalau sifir 9, mudhari' dia ada berapa huruf? Kalau campur sekali dengan tasydid. 1, 2, 3. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tak campur tasydid? 6 lah. 6. 6 tuan-tuan kan, campur tasydid. Kalau sifir 9 punya mudhari' ada 6. Tak campur 6 tasdid huruf 5, campur. Ustaz. Apa dia? Campur tasdid 5. 1, 2, 3, 4. 5. 5, Ustaz. Sifir 5. Ya ke? 6. Sifir 5 Ustaz. Tasydid tu dia kira double tuan-tuan. Ha? Ya, ta, fa, ain, ain 2 kali. Ya, ain ada 2. So, Betul, lam. 6. Okey. Okay. Tasydid maknanya 2 huruf lah. Jadi tuan-tuan sepatutnya ada 6 huruf. Kita ada berapa huruf? 5. Kita 5. Mana satu lagi? Sifir 3. Sifir 3. Nak kata sifir 3. buang hurufnya. Baris depan. Kalau sifir 3 awal-awal dia kena baris depan. Kan. Okay, jadi sifir 3 dia ada tasydid tuan-tuan. Tapi kalau sifir 3 punya tasydid dia baris bawah. Yang Sebenarnya sifir berapa? 9 Ustaz. Tamayyazu. 9 dia. Tapak. 9 Ustaz. Tapak. Sebenarnya ada 6 betul huruf. lah. Ha? Betul lah, sebenarnya dia adalah sifir 9. 9. Cuma tuan-tuan kita nampak dia ada satu huruf yang hilang kat sini. Ada satu huruf yang hilang. Pada asalnya kita sebut tatamayyaz. Okey, cuba tuan-tuan kembangkan yatamayyazu. Yang ni kalau dhamir dia apa? Kalau dhamirnya huwa. Okey, kalau huma lelaki jadi apa? Huma. Kalau huma macam mana nak kembangkan? Buka diagram. Yatamayyazani. 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 Okey, yatamayyazani tambah ya tambah alif nun. Kalau hum Yatamayyazuna. Zuna. yatamayyazuna. tambah waw. Pastikan tengok dekat mudhari'. Jangan tengok di madhi tuan-tuan Yatamayyazuna. Okey, kalau jadi hiya Tatamayyazu. tatamayyazu. Yazu. Mayyazu. Tamayyazu. Oh ni lah. Tatamayyazu. Dapat? Tatamayyazu. Tatamayyazu. Sebenarnya sepatutnya dalam Quran disebut dengan tatamayyazu. Sepatutnya dia kalau hiya tu kita sebut tatamayyazu. Tapi persoalan dia kenapa tinggal tamayyazu je? Kenapa dia buang Kenapa dibuang dia punya ta yang di awal ni? Litakhfif kata para ulama, untuk meringankan bacaan. Ya Allah. Manalah nak tahu Perkataan kan. baru ni. Lagi satu. Litakhfif. Litakhfif. Yang ni jarang-jarang lah jumpa tuan-tuan. Litakhfif, untuk meringankan. Kita
Kita tahu lil muntaqin je. Cuma tuan-tuan, boleh tak kita tahu dia tu ada perkataan yang dibuang? Macam mana nak tahu sebenarnya? Tak tahu lah. Macam mana nak tahu dia tuan-tuan? Dia boleh tahu, tapi tuan-tuan dia kena rajin tengok sifir betul-betul. TV. Bila kita tengok sifir, nampak gaya sifir 9 tadi kan? Tapi bila kira huruf tuan-tuan, tengok macam ada yang terkurang. Maksudnya ada yang dibuang, guys. Okay? Dan biasanya dibuang dalam Quran ni tujuan dia, huruf-huruf yang dibuang dekat perkataan tu tujuan dia untuk meringankan bacaan. Ada juga huruf-huruf yang dibuang tu kadang-kadang untuk menyamakan bunyi-bunyi rima. Kadang ada macam tu. Dalam muka surat 2 nanti kita ada jumpa. Ke surat yang seterusnya dalam surah ni. Okay. Contoh tuan-tuan antara sifir 9 ni antara yang kerap juga dia buang dia punya huruf yang di awal. Contoh macam dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Kemudian Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Kalau tuan-tuan semak tanazzalu tu, konsep dia punya case dia sama macam ni. Sama macam tamayyazu. Sebenarnya tak tamayyazu kat sini kan. Sebenarnya dekat surah Al-Qadr tu pun sama juga. Sebenarnya tatanazzalu. Tapi dibuang ta tu untuk ringankan bacaan, jadilah tanazzalu. Tapi jarang lah kita jumpa. Nama dia, Ustaz, apa nama dia dalam bahasa Arab? Apa? Littafif. Apa? Littafif. 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 Takhfif. Fayafa. Takho fayafa. Oh, Macam najis mukhaffafah. Macam najis mukhaffafah lah. ringan ya. Terima kasih. Syukran. Sama. Tuan-tuan, kenapa najis mukhaffafah tu dekat bentuk mana? Kalau nak bincang bentuk tu ada, dia sama dengan takhfif ni. Siapa nak study, tuan-tuan boleh tengok. Takhfif ni dia adalah sifir 3. Tuan-tuan tengok dekat masdar dia. Masdar dia bunyi taf'il, takhfif. Sifir 3 masdar. Sifir 3. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah yang dalam istilah ilmu fiqah tu najis mukhaffafah. Mana datang istilah mukhaffafah? Ringan. Tengok dekat petak nombor 5. Petak nombor 5. Ada asal perkataan dia khaffafa. Tafa'alun. Khaffafa yukhaffifu takhfif. Takhfif. Atau petak 4 mukhaffifun. Takhfifun. Petak 5 mukhaffafun. Mukhaffafun kalau lelaki lah. Kalau perempuan jadi mukhaffafah. Jadi dia boleh ubah jantina bilangan lah. Macam isim biasa. Mukhaffafah. Okey. Tuan-tuan, yang tu selingan lah iklan. Yang ni tuan-tuan jelas tak? Tatamayyazu ni. Ustaz, saya kurang Ya. jelas. Ini dibuang ta cuma untuk hia, Ustaz. Kalau ya tamayyazu masih boleh. Ya. Cuma ta je lah. Biasa dalam Quran yang dibuangnya adalah ta. Sebab dia akan bertembung dua ta kan. Sebab tu ada tujuan meringankan tu. Kalau tidak, kita macam jadi tata-tata. Okay. Kan? Alright. Banyak pula kita sebut. Syukran. Afwan. Maksudnya Ustaz, kalau pada anta pun dibuang juga. Kalau anta, boleh jadi dia akan buang. Anta pun sama kan? Anta pun ta juga. Anta pun tamayyazu juga. Sama. Okay? Jadi ada kemungkinan juga kalau adalah dalam Quran mungkin dibuang juga. Okay? Okay, boleh saya padam tuan-tuan? Yang ni. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Okay, baik. Tamayyazu. Jadi sebenarnya kita kena tahu sikit. Tengok dekat sifir, kita dapat tahulah. Dia ada ta sebenarnya, tapi
tapi dibuang kerana tujuan meringankan bacaan. Okay, tapi dhamir dia apa tuan-tuan? Kita tahu dah tadi dhamir dia hiya juga kan? Hiya, ada ta di pangkal hiya. Hiya ataupun anta lah. Tapi sebab sini dah pilih hiya, sini pun hiya juga. Okay. Hiya tuan-tuan, kalau dhamir hiya kita akan cari isim yang berbaris depan. Fa'il yang baris depan. Ada tak? Tak ada. Tak ada juga. Okay. Hiya ni automatik akan jadi apa? Fa'il. Fa'il. Okey. Apa makna hiya? Ia. Ia seorang perempuan iaitu api neraka jahanam. Tamayyaz. Apa maknanya? Terpecah belah. Berpecah-pecah. Terpecah belah. Berpecah. Berhelai. Ataupun dia macam nak apa? Meledak tuan-tuan. Lebih kurang macam tu lah kan. Terjemahan tuan-tuan dia bagi apa? Terpecah-pecah. Pecah belah. Terpecah-pecah. Terpecah. Berpecah-pecah. Terpecah-pecah atau terpecah belah. Terpecah-pecah kot. Okey. Hampir-hampir ia terpecah-pecah. Okey, baik tuan-tuan. Kita kembali balik pada fi'il mudhari' nakis ni. Dia mesti ada apa? Mesti ada dia punya subjek, mesti ada predikat. Dan predikat di mana? Hampir. Dia punya khabar kada dia kat mana? Tamayyazu. Tamayyazu. Khabar kada dia adalah tamayyazu. Bila kita sebut tentang khabar, dia mesti tak lari daripada 4 jenis. Tuan-tuan ingat balik khabar kana. Kalau khabar kana, boleh rujuk balik nota khabar kana. Khabar kana yang jenis pertama, isim mansub. Okey. Tuan-tuan ada PDF pola ayat tu kan? Ada. Ada kan? Boleh rujuk kat situ, dia ada himpun kan? Yang pertama khabar kana ataupun khabar kada dalam bentuk isim mansub. Yang kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Yang ketiga Ya, jumlah ismiyah. ismiyah. Yang keempat Shibih Sibih jumlah. jumlah. syibih jumlah. Jadi tuan-tuan yang kita jumpa ni apa? Kana. Jumlah fi'liyah. Jumlah Bukan fi'liyah. fi'liyah. Yang ni jumlah fi'liyah iaitu fi'il dan fa'il ni adalah khabar kada. Dia punya predikat lah. Tapi dia tak leceh lah tuan-tuan ni, duduk sebelah-sebelah je. Okey. Takadu tamayyazu, hampir-hampir api neraka jahanam tu meledak. Min. Yang ni haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Haraf jar dia akan baris bawahkan Isim isim selepasnya. Cuma apa makna min? Daripada. Tapi cuba tuan-tuan tengok terjemahan. Kerana. Dia bagi apa makna dia? Kerana. Min yang banyak kita pakai tuan-tuan, yang dominan sekali makna dia adalah daripada. Bagaimana yang kita belajar dalam azaz, daripada tu makna yang paling banyak dipakai. Okey? Tapi tuan-tuan ada juga min yang memberi makna kerana. Kalau tuan-tuan ada diagram makna haraf ni, tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian 2 huruf. Tengok dekat bahagian 2 huruf. Cari yang tajuk min. Tuan-tuan tengok dia ada lebih kurang 12 fungsi makna yang lain. Banyak juga 12 fungsi makna yang lain. Tapi sebenarnya kalau diteliti tuan-tuan pada dia punya makna-makna dia tu, dia lebih kurang ada yang berulang makna yang sama je. Okey, ada yang ulang daripada, jadi dia berulang-ulang banyaklah. Cumanya yang kita jumpa kat sini tuan-tuan pada nombor 3 tu dia kata li ta'lil. Dia bukan makna daripada, makna dia kerana. Li ta'lil, apa makna li ta'lil? sebab. Menerangkan sebab. Menerangkan sebab. Adakah dia haruf jar tuan-tuan? Ya, dia haruf jar. Jar tu makna dia punya nama dia dari sudut fungsi baris. Dia tak kisah makna dia apa pun tuan-tuan. Bila sebut min dia memang akan baris bawahkan isim selepas dia. Cuma dari sudut makna dia
berbeza-beza. Okey. Biasa jumpa dari, kali ni li ta'lil, menyatakan Sebab. Disebabkan Ustaz. Tuan-tuan bolehlah ambil mana-mana terjemahan pun yang sesuai untuk menyatakan sebab. Sebab, disebabkan, sebab, kerana. Bertujuan, kadang-kadang boleh juga bertujuan. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini min, disebabkan ataupun kerana boleh. Terpecah. Minal ghaith, kerana, disebabkan al-ghaith, Amarah. marah. Disebabkan marah. Kalau tuan-tuan terjemah dari, masuk tak terjemahan dia? Tak. Tak masuk kan? Dia tak masuk. Okey. Okey, boleh tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak yang ni? Mungkin tuan-tuan terfikir, macam mana nak tahu makna-makna yang lain daripada min ni? Itulah dia Ustaz. Kan? Macam mana nak tahu makna-makna yang lain? Baru nak Tuan-tuan, tanya. Baca ayat. kita bergantung pada terjemahan. Oh. Dia memang tidak ada keadaan spesifik. Dia mesti selepas ni, selepas tu. Dia tak adalah ciri-ciri dia tuan-tuan. Jadi kita kena tengok pada terjemahan. Ataupun tuan-tuan cuba. Cubalah setiap kali tuan-tuan jumpa min, tuan-tuan cubalah tengok dekat terjemahan min yang banyak tu. Tengok mana satu yang sesuai. Yang tu antara cara yang lain. Yang boleh juga. Okay. Maksudnya ada banyak ke Ustaz untuk macam haraf jar ni dia punya fungsi makna yang lain? Ataupun min sahaja ke atau ada yang lain Ustaz? Makna-makna dia yang lain. Banyak tak dalam ada. Quran? Biasanya min ni Ustaz. Dia jarang-jarang jumpa sebenarnya. Jarang. Yang banyak pakai min yang biasa tu lah daripada. Tapi agak-agak kalau tuan-tuan guna je terjemahan daripada, tapi agak-agak tiba-tiba dekat ayat tu nampak macam tak kena lah terjemahan dia. Tuan-tuan tengok terjemahan dia pakai apa? Dia terpecah belah dari marah. Dari marah macam pelik je kan? Jadi tengok rujuk. Kitab saya cakap dari lantaran marah. Dari lantaran marah. Ya. Lantaran marah. Lantaran marah boleh. Lantaran Lebih kurang juga lah kan? Ya. Sama je tu. Kerana marah. Sebab tu saya kata dia apa-apa sahaja terjemahan yang sesuai menyatakan sebab. Kalau tuan-tuan nak pakai lantaran, boleh. Asalkan sesuai, sama. Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan? Boleh saya padam yang ni? Boleh. Boleh Ustaz. Rangkap pertama ni kita jumpa apa tuan-tuan? Ada jumpa macam 3 benda juga ni. Yang pertama tuan-tuan jumpa apa? Kada. Istilah baru isim kada dengan khabar. Kada. Tapi konsep baru ke? Konsep sama je. Konsep sama macam isim kana dengan khabar kana. Okey, lagi yang tuan-tuan jumpa apa dia tadi? Tamayyazu, dibuang huruf ta. Kadang-kadang ada juga dibuang. Tak semua tuan-tuan, jaranglah. Ya? Ia dibuang li takhfif untuk meringankan bacaan. Yang ketiga min yang memberi makna Kerana. untuk menyatakan sebab, kerana, sebab, disebabkan, lantaran. Lita'lil. Okey, kita sambung. Kullama ulqiya fiha faujun. Kullama. Popular tak tuan-tuan kullama? Ya. Ya. Popular. Yang ni apa dia? Isim ke? Zoraf zaman. Zaraf zaman. Tengok dekat pin A ada kullama. Apa maksud kullama? Ketika. Setiap kali. Setiap kali. Oh, setiap.
Tuan-tuan biasa jumpa kula-kula kan? Ya. Innallaha ala kulli syai'in Qadir. qadir. Kullu. Kulu semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu tu maksudnya setiap, segala. Ya. Ni dia tambah ma sikit jadi setiap kali. Kulu. Okey, tapi tuan-tuan kita ada belajar juga hari tu. Kullama ni dia termasuk dalam kategori apa? Syarat. Syarat. Kategori syarat. Apa maksud syarat? Mesti ada jawab syarat. Mesti ada ayat penggantung, mesti ada ayat pelengkap. Ada ayat jawab dan ada ayat syarat. Tapi sebelum daripada tu ada ungkapan-ungkapan penggantung, dia ada dua jenis kan? Satu yang ada fungsi jazam, satu lagi tak ada fungsi jazam, fungsi mati. Yang ni ada tak tuan-tuan? Ulama ni ada tak fungsi jazam? Ada. Ada, betul? Tiada. Yang ni tiada. Tiada jazam. Tak ada fungsi jazam. Yang ni yang saya tambah hari itulah. Ada 7 tuan-tuan. Lau, laula, lauma. Lagi apa? Lamma, amma, kullama. Kullama, kumma. Lepas tu iza. Iza ya. Jadi kullama dia ada fungsi penggantung. Dia nak menggantung ayat. Tapi dia tak ada fungsi jazam. Okey, baik. Kullama apa dia? Kullama ulqiya. Ulqiya. Kita dah jumpa ulqiya sebelum ni pada ayat yang sebelum dia. Yang ni adalah fi'il apa tuan-tuan? Madi majhul. Fi'il madhi majhul. Apa tanda yang tuan-tuan nampak kat dia? Baris bawah di tengah Depan. Baris depan. Baris depan. UI. baris bawah. Oh ya, baris bawah. Kedua terakhir baris bawah. Baris. Ada UI. UI. Okey. Jadi ni adalah fi'il madhi Majhul. madhi majhul. Apa dhamir dia tuan-tuan? Ulqiya. Huwa. Tak domeh. Huwa. Dhamir dia huwa kan? Huwa. Fi'il madhi yang tidak ada penambahan di hujung, maka dhamir dia adalah huwa. Okey, kalau fi'il majhul kita akan cari naib fa'il. Dan kalau dhamir dia huwa, kita carilah naib fa'il yang baris depan dulu. Kalau ada tak tuan-tuan? Faujun. Faujun. Ada fiha, barulah jumpa faujun. Faujun, jadi ini adalah isim, dia bertanwin. Dan kenapa dia baris depan? Kerana dia naib fa'il. Kalau tuan-tuan perasan, sebab-sebab baris depan tuan-tuan semua dah lengkap semua dah lengkap. Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, fa'il, naib fa'il. Yang tak lengkap lagi sebab-sebab baris atas. Okey. Jadi tuan-tuan berbalik pada sini, faujun naib fa'il, yang kalau sini dah ada naib fa'il yang baris depan. Huwa ni perlu tak kita terjemah? Tak payah. Tak payah terjemah. Jadi tuan-tuan masukkan faujun sahaja dalam terjemahan. Apa maksud ulqiya? Dilempar. Dilemparkan. Kan. Siapa ataupun apa yang dilemparkan? Faujun. Siapa yang dilemparkan tuan-tuan? Faujun. Apa makna faujun? Sekumpulan. Yang ingkar. Sekumpulan. Sekelompok kan? Sekumpulan. Yang ingkar. Sekumpulan, segolongan, sekelompok. Okey. Jadi siapa yang dilemparkan tu adalah satu kelompok. Fiha. Di dalamnya. Di dalamnya. Fi adalah Haraf jar. haraf jar dan ha adalah dhamir. Dhamir. Ha ni merujuk kepada neraka jahanam. Tuan-tuan daripada awal tadi jahanam kan?
ayat-ayat sebelum Jahannam. Maka selepas tu dhamir-dhamir mana-mana yang perempuan-perempuan tu semua dia merujuk kepada Jahannam. Neraka Jahannam. Okey, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali, macam mana tuan-tuan nak terjemah? Setiap kali dilemparkan di dalam ke dalamnya sekumpulan macam mana terjemah cara kitab tua? Setiap kali Naib fa'il. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya akan satu kelompok. Akan satu kumpulan. Tapi tuan-tuan jelaskan macam tu. Kalau saya macam pening sikit sebenarnya. Kitab lama tuan-tuan. Setiap kali segolongan dilemparkan. Jadi kalau kita terjemah cara moden tuan-tuan, setiap kali satu kumpulan dilemparkan ke dalamnya. Cuma moden ni tuan-tuan kena susun sikit lah. Mula ambil faujun, lepas tu ambil ulqiyah, baru ambil fiha. Kena susun. Okey, saya padam Ya. Okey, ayat syarat dan jawab tu kita bincang lepas habis ni. Kita habiskan kesemuanya, baru kita akan nampak secara penuh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Berapa perkataan? Dua perkataan sa'ala dengan hum. Sa'alahum khazanatuha, berapa perkataan? Dua juga. Khazanat ha. Khazanatu dengan ha. Okey tuan-tuan, sa'ala fi'il apa? Sa'ala Madi. Fa'ala sa'ala adalah fi'il madhi. Jadi macam surah Al-Ma'arij ni kan, sa'ala sa'il. Ini fi'il madhi, dhamir dia apa? Huwa. Dhamirnya adalah huwa. Jadi kalau dhamir huwa, cari fa'il yang berbaris depan, ada tak? ada. Oh. Khazanah. Apa dia? Khazanah. Khazanat. Khazanah tu adalah isim. Betul ke khazanah tu isim? Betul. Kenapa? Dia mudhaf kan? Khazanah tu tanda dia isim adalah mudhaf. Sebelah dia tu mudhafun ilaih. Okey, tetapi khazanah tu kenapa dia baris depan? Sebab dia fa'il. Okey, apa maksud sa'ala dengan maksud khazanah? Orang Melayu sebut khazanah. Bertanya. Sa'ala Bertanya tentang penjaga-penjaganya. kepada mereka. bertanya kan? Ataupun cakap Melayu dia menyoal lah. Soal. Sa'ala. Khazanah Penjaga. Penjaga. Maksudnya dia ni jamak tuan-tuan kan? Jamak lah, dah penjaga. Kalau satu tak tahu. Sebab yang ni tuan-tuan ni adalah jamak apa sebenarnya? Taksir. Yang ni jamak taksir. Jamak yang tidak nampak dia punya waw nun, ya nun ataupun alif ta. Yang tak nampak tanda-tanda jamak salim, dia adalah jamak taksir. Okay, khazanah. Kalau satu sahaja penjaga, kita sebut apa? Khazin. Nanti kita bincanglah bentuk dia. Okey, kita lengkapkan dulu pola ayat dia tuan-tuan. Dah ada fa'il, ada tak maf'ulun bih? Ada. Apa dia? Hum akan jadi maf'ulun bih kerana Dhamir dhamir melekat dengan fi'il. Dari sudut soalan maf'ulun bih menjawab tak? Menjawab juga kan? Siapa yang ditanya? Kalau fa'il, siapa yang bertanya? Kalau maf'ulun bih, siapa yang ditanya? Mereka iaitu orang-orang yang dicampakkan. Okey. Tuan-tuan, yang ni okey. Ada soalan?
Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okey, ni boleh saya padam Boleh. Alam ya'tikum nadhir. Okey, alam berapa perkataan? A dengan lam. Ya'tikum Dua. dua Ya'ti, perkataan. ya'ti, Ya'ti Kum. dengan hum. Kemudian nadhir berapa perkataan? Satu. Satu. Takut dah dua-dua ni pun nak dua juga. Nasib baik tak dua tuan-tuan satu juga. InsyaAllah. Ustaz nak Okey. Saja nak pancing tuan-tuan. Tak dapat pula, tak makan umpan. tak mengena pagi ni. Okey, kalau alam ni dua-duanya adalah perkataan yang popular kan? A dengan lam. A ni apa? Apakah? Apakah? A adalah istifham. Istifham. Okey, maksudnya adakah? Lam Nafi. 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 Tidak. Tidakkah? lam betul dia memang boleh bagi nama nafi, haraf nafi. Tapi ada nama lain juga dia. Apa dia? Jazam. Jazam. Haraf jazam. Boleh ke ada dua nama? Boleh. Nafi tu makna dia nama dia dari sudut makna. Fungsi makna. Dia ada fungsi makna. Okey? Tapi kalau jazam ni tuan-tuan dia ada fungsi Baris. Menjazamkan mudhari. fungsi makna FM. Kalau jazam fungsi Baris. okey. Jadi kalau dalam kitab tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan ada kitab-kitab i'rab, dia akan bagi dua nama, harfu nafin wa jazmin. Jadi jangan terkejut ada dua nama Okey, tapi kita nak tengok lebih kepada fungsi baris. Sebab Arab ni banyak bincang baris. Selepas haraf jazam, dia mesti ada fi'il mudhari' yang Majzum. jadi di mudhari' tuan-tuan kan dia ada anita. Ya. Ni fi'il mudhari' majzum kita panggil. Apa maksud majzum? Jazam. Jazam. Fi'il mudhari' yang dibariskan mati. Maksudnya fi'il mudhari' yang berbaris mati lah. Ya. Tapi majzum kat sini tuan-tuan. Kata namanya baris mati, apa tanda dia? Sukun. Buang huruf sakit. Sukun. Kalau nak kata sukun, mana ada sukun? Tak nampak. Katak. Buang Ustaz. Sebab huruf illah dihilang. Ilat dibuang. Ada huruf illah yang Dibuang. dibuang. Ni nanti kita ulang kaji sikit lah hari Rabu lah tuan-tuan kita ulang kaji. Tapi untuk hari ni kita bagi tahu dulu sebab kita pun dah suntuk Ya. 9 dah kan. Okay, jadi tuan-tuan secara ringkas dia ni adalah fi'il mudhari' majzum. Dan kalau secara rumusan dia tuan-tuan saya sebut secara ringkasnya fi'il mudhari' majzum ni dia baris mati tapi dia ada 3 tanda tuan-tuan. Dalam bahasa Arab ni bila sebut baris mati, sama ada memang betul-betul nampak baris mati kat ujung, nampak sukun tu. Itu yang pertama. Tapi kadang-kadang dia punya tanda baris matinya adalah dibuang nun. Mana-mana fi'il mudhari' yang ada nun dekat hujung dia akan buang nun. Jadi tu adalah tanda baris mati. Dia tak pakai sukun dah tuan-tuan. Tanda dia adalah buang nun. Ya. Yang ketiga, fi'il mudhari' yang di hujungnya ada huruf illah, huruf sakit. Sama ada alif, waw ataupun ya. Contoh kat sini lah. Maka dia punya tanda baris mati dia tuan-tuan adalah dibuang huruf illah. Jadi ada 3 secara rumusan dia. Yang pertama, sukun. Yang keduanya dibuang nun. Yang ketiga dibuang huruf illah. Okey, tips dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' majzum dan di hujungnya ada baris. Tak kisahlah baris depan ke, baris atas ke, baris bawah, bermakna dia punya tanda dia adalah dibuang huruf illah.
Huruf ilah. Okey. Okey. Tapi orang mesti tanya tuan-tuan, apa? Macam mana nak tahu huruf illah tu yang dibuang? Mana satu huruf illah yang dibuang? Rujuk baris dia kat ujung. Ya. Kalau ada baris bawah maknanya ada huruf Ya. yang dibuang. Kalau baris depan Wow. Wow. maksudnya ada waw lah. Kalau baris atas Alif. 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 Mudah-mudahan Okey, yang tu secara ringkasnya lah. Rabu nanti kita bagi contoh sikit. Ya Allah. Tapi kat sini tanda dia majzum adalah dibuang huruf illah. Illah. Apa dhamir dia tuan-tuan? Ya'ti. Huwa. Dhamir dia adalah huwa. Kan? Dia ada ya sahaja di pangkal, hujung dia tak ada tambahan apa-apa. Jadi dhamir dia huwa. Kalau dhamir huwa, cari fa'il yang berbaris depan. Kita jumpa tak tuan-tuan? Nadhirun. Nazirun. Nadhirun. Apa maksud nadhir? Pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Kenapa dia baris depan? Kerana dia Fa'il. fa'il. Jumlah fi'liyah ni dah ulang. Dah okey tuan-tuan kan? Fa'il maf'ulun bih, fa'il maf'ulun bih. Okey, kum yang duduk kat tengah-tengah melekat ni dia jadi maf'ulun bi. maf'ulun bih. Kerana dhamir melekat dia kan? Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita terjemah huwa ni tak perlu masukkan sebab dah ada fa'il baris depan. Macam mana kita nak terjemah alam ya'tikum nadhir? Apa maksud alam? Adakah lam? Tidak. Tidak. Ataupun tidakkah? Senang ceritanya lah. Nak cantik, tidakkah? Ya'tikum. Ya dah. Ya'ti datang. Kum. Kamu. Kamu. Kamu dah. Tidakkah datang akan kamu semua? Terjemah cari kita tua. Tidakkah datang akan kamu semua? Nadhir. Pemberi peringatan. Seorang pemberi peringatan. Oleh pemberi peringatan. Oleh pemberi peringatan. Tu bahasa kita lama. Kalau bahasa moden, tiadakah satu pun pemberi peringatan yang datang kepada kamu semua? Jadi setiap kelompok yang dicampak tu malaikat akan tanya dulu. Tapi bukan tanya nak jawapan pun. Tanya macam menyindir je lah tuan-tuan. Jadi yang ni lah yang Allah gambarkan, belum berlaku pun lagi. Tapi Allah sebut maksudnya benda tu betul-betul berlaku. Nazir masjid tu nazir ni lah. Kalau nazir masjid bukan yang ni. Bukan dia. Kalau nazir masjid Zai dia bentuk lain lah. Yang tu boleh bincang nanti. Tapi ejaan dia macam ni tuan-tuan. Nazir. Ingatkan Zai. Kalau nazir masjid maksud dia orang yang melihat. Nazoro Ustaz. Nazoro, orang yang melihat memantau urusan-urusan masjid. Bukan orang beri peringatan tuan-tuan. Kalau beri peringatan dia jadi orang takut dengan nazir. Memang orang selalu takut dengan nazir. Tapi memang gaya dia biasanya orang takut dengan nazir dia kan. Betul. Mungkin dia ambil yang nama nazir tu kot tuan-tuan, pemberi peringatan. Okey. Wallahu a'lam. Cuba kita terjemahkan sekali tuan-tuan. Takadu tamayyaz, hampir-hampir ia Terpecah. hampir-hampir ia terpecah, hampir-hampir ia meledak. Minal ghaib. Minal ghaib kerana marah, disebabkan marah. Kullama, Setiap kali ulqiya fiha faujun, Dicampakkan ke dalamnya Kumpulan. Setiap kali dicampakkan, dilemparkan ke dalamnya satu kumpulan, sa'alahum khazanatuha,
Bertanyalah penjaga-penjaga Bertanyalah penjaga-penjaga kepada mereka. Bertanya ataupun penjaga-penjaganya, iaitu penjaga-penjaga api neraka Jahannam tu, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, Tidakkah datang Kamu pernah didatangi seorang Orang pemberi pemberi peringatan. peringatan. kepada kamu oleh pemberi peringatan. tidakkah satu pun pemberi peringatan yang datang kepada kamu semua? Okey, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Kita akan ulang kaji fi'il mudhari' majzum sedikit, yang 3 tanda tu tadi. Kemudian kita akan bincangkan sedikit tuan-tuan bentuk-bentuk perkataan. Satu lagi jumlah syartiyah dan juga jawabus syarat. Ayat penggantung dan ayat pelengkap pada ayat ni. Okey, wallahu alam, kita tangguhkan kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah.